Dalam video ini kita akan tengok berkenaan dengan bab yang pertama dalam tingkatan 2 iaitu biodiversity. Okey, yang pertama sekali kita lihat apa yang berkaitan dengan kepelbagaian organisma. Untuk kita tengok dengan lebih lanjut berkenaan ini, kita perlu lihat dahulu berkenaan dengan biodiversity. Jadi apa yang kita maksudkan dengan biodiversity? Kalau kita lihat perkataan bio ini dia merujuk kepada benda yang hidup. Benda yang hidup. Sebagai contoh apa? Sebagai contoh tumbuh-tumbuhan, tumbuhan, haiwan, kita juga, kita pun suatu organisma yang hidup. Jadi apa yang kita maksudkan dengan diversity pula? Diversity ini dia maksudkan kepelbagaian. Kepelbagaian ni maksudnya dia ada pelbagai tumbuh-tumbuhan, haiwan dan sebagainya. Jadi biodiversity ini dia merujuk kepada kepelbagaian organisma hidup seperti tumbuh-tumbuhan, haiwan, mikroorganisma dan sebagainya. Jadi seterusnya kita nak tengok bagaimana biodiversity ini dia boleh wujud. Bagaimana biodiversity boleh wujud adalah dia disebabkan dua perkara. Kewujudan dia disebabkan dua faktor, iaitu yang pertama adalah habitat dan juga yang kedua adalah cuaca. Ada dua benda yang mewujudkan biodiversity. Yang pertama habitatnya dan yang kedua cuaca. Jadi apa yang kita maksudkan dengan habitat ini? Jadi habitat ini dia merujuk kepada persekitaran semula jadi. Sebagai contoh habitat untuk Malaysia dan juga habitat di negara-negara yang sejuk, dia punya habitat dia tak sama. Kalau kita tengok di Malaysia, kita ada harimau, kita ada pokok-pokok yang warna hijau, banyak lagi haiwan-haiwan lain yang tak wujud di negara yang beriklim sejuk. Sebab kita tengoklah biodiversity dia sebab cuaca dan juga habitat yang berlainan. Yang seterusnya adalah kita nak tengok bila kita kaji tentang biodiversity ini, kenapa ia penting? Kenapa biodiversity ini penting? Jadi kita tengok apakah kepentingan kita belajar biodiversity. Yang pertama adalah kerana biodiversity ini dia boleh menghasilkan sumber makanan. Kalau tak ada biodiversity, kita tidak bolehlah nak dapatkan sumber makanan. Sebagai contoh, kita nak makan haiwan dan sebagainya. Baik, yang seterusnya adalah supaya alam ini dia seimbang. Kita nak kekalkan keseimbangan alam kita ini. Kalau tak ada biodiversity, tak adalah keseimbangan alam. Kalau kita bayangkan satu tempat yang langsung tak ada tumbuh-tumbuhan, bukan sahaja tumbuhan tak ada, malah haiwan pun dia tidak boleh wujud. Dan yang seterusnya adalah supaya kita dapat menjana ekonomi. Menjana ekonomi. Apa yang saya maksudkan dengan menjana ekonomi adalah dengan adanya kepelbagaian biodiversity ini, dengan adanya banyak haiwan, tumbuh-tumbuhan, bolehlah kita dapatkan duit dan supaya ekonomi ini dia terus berjalan. Yang keempat adalah untuk sumber pendidikan. Apa maksud sumber pendidikan ini? Sumber pendidikan dia bermaksud sebagai contoh bila adanya haiwan-haiwan dan tumbuh-tumbuhan ini, kita boleh belajar daripada biodiversity ini berkaitan dengan alam kita. Dan yang terakhir adalah berkaitan dengan sumber perubatan. Sumber perubatan. Jadi daripada tumbuh-tumbuhan, daripada haiwan, yang zaman dulu kita pernah gunakan biodiversity ini, haiwan dan tumbuh-tumbuhan, untuk menjadikan ubat bagi penyakit yang ada. Jadi kita tengok semula apa yang kita telah belajar. Kita tengok biodiversity, dia bermaksud kepelbagaian organisma hidup seperti tumbuh-tumbuhan dan juga haiwan. Seterusnya, bagaimana biodiversity ini dia boleh wujud? Jadi kita dah tengok dia punya punca dia ataupun faktor dia ada dua, iaitu habitat dan juga cuaca. Dan seterusnya, apa yang kita maksudkan dengan habitat? Cuaca kita dah tahu. Habitat ini dia bermaksud suatu persekitaran semula jadi yang mana tumbuh-tumbuhan dan juga haiwan ini dia dapat hidup dan juga membiak. Dan kenapa kita belajar biodiversity? Kerana
5 perkara ini, iaitu sumber makanan, keseimbangan alam, dia dapat menjana ekonomi, sumber ekologi ataupun sumber perubatan dan juga sumber pendidikan. Jadi kita jumpa lagi pada video yang akan datang.